Selepas skuad Harimau Malaya tiba di Singapura dengan hanya membawa 24 orang pemain daripada 30 orang pemain yang dibenarkan, ditambahkan pula 2 orang pemain terkena COVID dan Dion Kus yang belum lagi tiba di Singapura, akhirnya skuad Harimau Malaya berjaya untuk melakar kemenangan pertama ke atas Kemboja dengan jaringan 3-1. Tapi di sebalik kemenangan tersebut, masih ada lagi yang koyak dan ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan oleh Coach Tan Cheng Ho sebelum skuad Harimau Malaya turun menentang pasukan Indonesia dan juga Vietnam. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe kat bawah. Di sebalik kemenangan yang meyakinkan ataupun kemenangan moral kita panggil ke atas pasukan Kemboja, bagi aku antara kelemahan ataupun masalah utama dalam permainan skuad Harimau Malaya tak lain tak bukanlah dekat position number 6 ataupun center defensive midfield. Sebab apa, dalam skuad AFF kali ni Tan Cheng Ho cuma menyenarai 2 orang player as a purely midfielder, iaitu Badrul Bkhtiar dan juga Muhairi Ajmal. Dan tanpa seorang player as a purely center defensive midfield, memang kita boleh nampak macam mana Junior Esdal dipertaruhkan dalam match menentang pasukan Kemboja. Sebenarnya memang Junior Esdal pernah beraksi as a center defensive midfield, tapi itu cerita 4-5 tahun lepas sebelum dia berhijrah ke luar negara. Dan dalam match menentang pasukan Kemboja ni pun pada awalnya kita tak nampak sangat kelemahan yang ditunjukkan oleh Junior Esdal, sehingga player-player pasukan Kemboja start notice tentang perkara tersebut dan mula melakukan pressing ke atas Junior Esdal setiap kali dia dapat bola dekat bahagian tengah. Itu yang menyebabkan kita nampak Junior Esdal banyak kali hilang bola dekat bahagian tengah setiap kali transition untuk Malaysia attack. Dengan pertukaran awal yang dilakukan oleh Tan Cheng Ho memasukkan Muhairi Ajmal, mungkin kita boleh nampak sedikit perubahan dekat position tersebut. Tapi kita perlu ingat geng, Muhairi Ajmal adalah seorang attacking minded punya midfielder. Dia bukanlah naturally sebagai seorang center defensive midfield. Dekat pasukan Selangor pun dia banyak beraksi sebagai box to box midfielder. Bagi aku ini adalah perkara yang paling penting ataupun position yang paling crucial lah untuk ditambah baik oleh Coach Tan Cheng Ho sebelum kita turun menentang pasukan-pasukan yang lebih baik, terutamanya menentang Indonesia dan juga pasukan Vietnam nanti. Seterusnya dekat bahagian pertahanan pula, aku sebenarnya tak sure adakah Syamil Safari ni pilihan utama Tan Cheng Ho untuk diletakkan dekat bahagian left back. Sebab apa? Yes, memang dia boleh beraksi sebagai seorang left back macam yang kita pernah nampak sebelum-sebelum ni. Tapi kita kena ingat, dia adalah naturally seorang player yang berkaki kanan dan kerap kali diturunkan sebagai right back. Dekat sini persoalan aku, manakah perginya Arif Fazilah? Yang kita tahu memang naturally seorang left footed player dan kerap kali secara konsisten diturunkan sebagai seorang left back dekat peringkat domestik. Menentang pasukan Kemboja, mungkin kita tak nampak sangat kelemahan yang ditunjukkan oleh Syamil Safari apabila situasi 1 lawan 1. Tapi apabila turun menentang pasukan lawan yang memiliki kemahiran individu yang lebih berkualiti, technical ability yang jauh lebih baik daripada player-player Kemboja semalam ni, aku rasa Syamil Safari bukanlah pilihan yang terbaik untuk kita letakkan dekat bahagian left back, memandangkan kita ada Arif Fazilah yang mungkin boleh beraksi dengan jauh lebih baik. Dan yang terakhir geng, selepas melihat Jordan Mintah dengan fasih dan bersemangatnya menyanyikan lagu Negaraku, ramai mula membandingkan dia dan juga player naturalisasi negara iaitu Zulhilmi Di Paula. Persoalan aku kat sini, apakah sebenarnya peranan yang dimainkan oleh Zulhilmi Di Paula dalam match menentang pasukan Kemboja semalam? Sebab apa, turun dalam match ni dengan pair dekat bahagian strike force dia, player-player yang ada dekat JDT juga iaitu Safawi Rashid dan juga Ahyar Rashid. Aku sebenarnya expect ada banyak combination play antara Safawi Ahyar dan juga Zulhilmi Di Paula. Sebab apa, diorang ni dah biasa training sama-sama, confirm keserasian tu bukanlah satu isu utama kat sini. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Di Paula sebenarnya jauh lari daripada apa aku punya expectation. Dia lagi banyak lakukan tindakan bersendirian, terlalu lama hold bola sampaikan Malaysia ada peluang nak counter attack, terus peluang tu ditutup oleh player-player Kemboja. Ini bukanlah kali pertama kita nampak apa yang dilakukan oleh Di Paula. Sebab apa?
Ni mungkin dah satu norma baru lah untuk peminat-peminat skuad Harimau Malaya. Dalam match-match sebelum ni pun, Di Paula kerap kali hold bola terlalu lama sampaikan player-player dekat bahagian serangan lain agak frust dengan tindakan dia. Aku rasa aku tak nak cerita banyak sangat tentang defensive contribution Di Paula, memandangkan itu bukanlah tugasan utama sebagai seorang striker dan kita dah tahu lah tahap dia macam mana. Itulah apa yang ditunjukkan semalam. Tapi apa yang menariknya geng, jurus selepas ditukarkan dengan Luqman Hakim pada separuh masa kedua. Menurut satu tweet yang dimuat naik oleh Gabetan, iaitu jurnalis daripada ESPN, Zulhimbi Di Paula sejurus ditukarkan merenung tajam kepada peminat-peminat skuad Harimau Malaya yang hadir di stadium tersebut, yang mana peminat-peminat bersorak seolah-olah macam suka dia dikeluarkan. Dan apabila sampai dekat tepi touchline, Di Paula telah membaling botol dengan tindakan yang seolah-olah menunjukkan dia ni tak puas hati ditukarkan dengan Luqman Hakim Syamsuddin. So bagi aku tu bukanlah satu tindakan profesional yang ditunjukkan oleh seorang player naturalisasi. Dan coach Tan Cheng Ho dekat sini he got a big decision to make in the next match. Sama ada nak turunkan Di Paula ataupun nak turunkan penyerang muda negara iaitu Luqman Hakim. Sebab apa, kita semua boleh nampak macam mana apabila Luqman Hakim dimasukkan, impact serta-merta ditunjukkan oleh player tersebut. Dan walaupun belum lagi beraksi dekat pasukan JDT, Luqman Hakim Syamsuddin dah start tunjuk adanya keserasian bersama dengan Safawi Rashid dan juga Ahya Rashid, dengan larian-larian membahaya dekat bahagian tepi yang menghasilkan peluang untuk Safawi Rashid menghasilkan gol, sebelum akhirnya Luqman menghasilkan assist untuk Cornelius Suara menjaringkan gol, walaupun dia beraksi kurang daripada setengah jam dalam match tersebut. So, as a conclusionnya guys, walaupun ada beberapa kekurangan dalam first match menentang pasukan Kemboja ni, yang mana kita sepatutnya menunjukkan permainan yang lebih memberangsangkan, tapi kita semua kena ingat geng, skuad ni hanya lengkap dikumpul tanpa Diongkuls kurang daripada seminggu sebelum hadir dalam perlawanan pertama ni, dan tanpa proper friendly match sebelum turun dalam perlawanan pertama. Of course player-player pun perlukan masa untuk menunjukkan kemampuan sebenar, dapatkan rentak dalam kejohanan AFF kali ni. So, a win is a win. Tak kira lah apa sekalipun corak permainan ataupun result yang ditunjukkan, kemenangan pertama ni bagi aku adalah sangat-sangat penting. Dan kita as a fans, kita kena harapkan Coach Tan Cheng Ho start tunjukkan perubahan dari segi line up serta taktikal untuk turun menentang pasukan Laos nanti. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ini. Apa pula pendapat korang tentang match Malaysia menentang pasukan Kemboja ni? Dan korang setuju tak kalau aku kata Coach Tan Cheng Ho dah wajib untuk benchkan Di Paula, start turunkan Luqman Hakim Syamsuddin? Sebab apa, kalau kata kita tak start turunkan Luqman dalam match menentang Laos, takkan nak tunggu waktu menentang Vietnam dan juga Indonesia nanti kan? So, korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan like, share, subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku geng. Assalamualaikum.